Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membentangkan kertas kerja saya yang bertajuk Kebebasan Beragama di Malaysia, Hak untuk Menganut dan Hak Mengamalkan Agama. Jadi ini dua tema yang akan dibincangkan dalam kertas kerja ini berdasarkan kepada tajuk besar dia berkenaan dengan kebebasan beragama di Malaysia. Jadi kertas kerja ni ditulis bersama dengan rakan-rakan penyelidik yang lain dan termasuk seorang GRA. Jadi pertama kita lihat kepada isu dan permasalahan. Jadi kebebasan beragama di Malaysia ni dia unik. Maknanya kefahaman tentang kebebasan beragama dan pengamalannya ni tak sama dengan negara-negara yang lain. Dan kita ada perlembagaan kita sebagai sebuah negara yang berdaulat. Jadi perlembagaan inilah rujukan utama bagi Malaysia dalam memahami tentang kebebasan beragama. Dan dia perlu difahami berdasarkan kepada sejarah, sosio-agama tempatan dan perlembagaan persekutuan. Jadi itu disebut tadi perlembagaan persekutuan. Dan dari segi kehidupan bermasyarakat, sejarah agama juga unik. Jadi maknanya dalam kita memahami kebebasan beragama ni, pelbagai perkara yang perlu diambil kira, termasuklah juga sejarah dan juga perlembagaan. Ukuran sebenar terhadap pemahaman atau pengamalan hak kebebasan beragama ialah berdasarkan indeks watan. Maksudnya kita perlu ada ukuran tempatan, ukuran watan dalam memahami pengamalan dan pemahaman kebebasan beragama. Bukan berdasarkan kepada ukuran antarabangsa seperti hak kebebasan beragama yang difahami dalam Universal Declaration of Human Rights UDHR 1949. Jadi maksudnya kita tidak boleh ukur hak kebebasan beragama ni dengan menggunakan ukuran hak kebebasan beragama yang ada dalam deklarasi human right ataupun deklarasi hak asasi manusia. Kerana hak asasi manusia ataupun hak kebebasan beragama yang diambil daripada kefahaman UDHR ini tidak tepat dalam mengukur hak kebebasan beragama di Malaysia kerana dia dibina berdasarkan kepada sosiologi yang tak sama ataupun berdasarkan kepada kerangka sejarah kehidupan masyarakat barat. Jadi bila diukur berdasarkan kepada human right, maka ukuran tersebut tidak tepat berdasarkan kepada apa yang perlu difahami dalam konteks negara kita Malaysia. Okey, jadi objektif kajian ni adalah untuk membincangkan dua tema. Jadi dalam kebebasan beragama ni mungkin kita akan ada banyak tema, tetapi dalam kertas kerja ni kita ambil dua tema paling penting, iaitu hak menganut agama dan juga hak mengamalkan agama. Baik, jadi metodologi kajiannya adalah kajian ni kualitatif. Jadi datanya berdasarkan kepada analisis kandungan ataupun analisis teks yang diambil daripada Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Begitu juga kita ambil juga beberapa kajian yang penting dalam memahami tentang hak kebebasan beragama tadi. Tetapi sumber utama primernya adalah Perlembagaan Persekutuan. Jadi daripada analisis teks dan kandungan kepada Perlembagaan Persekutuan, kita telah mengeluarkan beberapa tema penting dalam memahami hak menganut agama dan juga hak mengamalkan agama. Jadi kita lihat dulu hak menganut agama. Dalam hak menganut agama ni, kita menjumpai 3 tema yang penting. Yang pertama adalah tiap-tiap orang berhak menganuti agamanya. Jadi ini semua kita ambil daripada perlembagaan. Yang kedua, hak untuk tidak menerima atau mengikuti ajaran lain, agama lain. Maksudnya bila kita menganuti sesuatu agama, kita ada hak untuk terima dan untuk tidak terima ataupun mengikuti ajaran agama lain. Seterusnya dalam hak menganut ni juga dia juga terkait berkenaan dengan agama seseorang yang di bawah umur 18 tahun. Jadi bagi mereka yang berumur bawah 18 tahun, hendaklah ditetapkan oleh ibu atau bapanya atau penjaganya. Jadi ini dia punya kefahaman tentang hak menganut agama dalam kebebasan beragama di Malaysia. Jadi bagi yang bawah 18 tahun, agama ini boleh ditentukan oleh ibu bapa atau penjaganya. Jadi itu 3 tema penting dalam hak menganut agama. Manakala dalam hak mengamal agama ada temanya banyak sikit.
Ada 6 tema penting. Yang pertama adalah tiap-tiap orang berhak mengamalkan agamanya. Itu yang pertama. Seterusnya, kebebasan mengamalkan mana-mana agama dengan aman dan damai. Jadi maknanya tidak bercanggah dengan prinsip moral kan, ataupun kepercayaan-kepercayaan yang boleh menimbulkan ketegangan, ekstremisme dan lain-lain, maka ia bercanggah dengan hak mengamalkan agama di Malaysia berdasarkan kepada perlembagaan. Kemudian terdapat larangan diskriminasi kerana agama. Jadi tak boleh mendiskriminasi kerana agama. Yang keempat, mengakui bahawa tiada seseorang pun boleh dikehendaki untuk mengambil bahagian dalam apa-apa upacara sesuatu agama selain daripada agamanya. Maknanya kalau kita menganut sesuatu agama, kita tidak boleh dipaksa untuk menghadiri upacara keagamaan lain. Contohnya, kita orang Islam, kita tidak boleh dipaksa, dibawa oleh mana-mana agama lain untuk menghadiri upacara keagamaan dia. Seterusnya, kebebasan tidak bercanggah dengan ketenteraman, kesihatan awam atau kemoralan. Ini disebutkan tadi itulah terkait dengan tema yang kedua tadi tentang kebebasan mengamalkan mana-mana agama dengan amal dan damai, sekaligus tidak bercanggah dengan ketenteraman, kesihatan awam dan juga kemoralan. Dan akhir sekali, hak pendidikan bagi kanak-kanak dalam agama. Maknanya kanak-kanak ni dari segi pengamalannya, maka dia berhak untuk mendapatkan pendidikan agama. Jadi itu 6 tema utama yang kita keluarkan daripada perlembagaan yang berkait dengan hak mengamalkan agama. Jadi inilah tema-tema kecil, sub-tema yang ada dalam dua tema, hak menganut agama dan hak mengamalkan agama. Okey. So daripada situ apa yang kita boleh rumuskan, maknanya kita tahu bahawa dengan penekanan kepada hak menganut dan mengamalkan agama, hasil analisis menggariskan tema-tema utama yang menggambarkan bagaimana kebebasan beragama dijamin dan dilaksanakan di Malaysia. Maknanya hak menganut ada, hak mengamalkan agama pun ada. Dan dapatan kajian ini bukan sahaja memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang kebebasan beragama, kita cover dua tema penting tadi, tetapi juga menawarkan asas untuk pembentukan indeks tempatan. Maknanya di masa akan datang, jika ada kajian ataupun proses pembangunan indeks tempatan berkenaan dengan hak kebebasan beragama, maknanya perbincangan tadi, tema-tema tadi boleh dirujuk, digunakan pada masa akan datang, serta membuka ruang untuk kajian lanjutan yang dapat meneroka dimensi lain, aspek lain, tema lain dalam kebebasan beragama di Malaysia melalui pendekatan yang lebih pelbagai, kerana kalau tengok pendekatan kepada kajian ini terbatas jugalah kerana berdasarkan kepada analisis teks, kandungan perlembagaan. Mungkin pada masa akan datang boleh buat dalam bentuk focus group discussion, temu bual pakar dan juga lain-lain. Baik, jadi itu saja perkongsian hari ini. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.